Selamat sejahtera kepada para penonton. Sekarang kami akan menyampaikan informasi tentang model inovasi sosial yang dicadangkan daripada kumpulan kami, iaitu Projek Rumah Pintar. Projek Rumah Pintar dicadangkan disebabkan kekurangan kecekapan dalam penggunaan tenaga membawa kesan yang serius kepada negara. Salah satu kesan adalah peningkatan pencemaran alam sekitar. Selain itu, penambahan kos menjana elektrik telah membebankan rakyat dan pihak kerajaan. Rumah pintar merupakan idea daripada pengguna rumah yang dapat mengatur bahagian rumahnya yang mampu berkomunikasi sama satu lain dan boleh dikawal jauh. Sistem pencahayaan, sistem pemanasan, penyaman udara, TV, komputer, sistem audio dan video hiburan, sistem keselamatan dan sistem kamera boleh dikawal jauh. Rumah pintar juga merupakan bahagian rumah dapat diintegrasi antara satu sama lain dengan berkomunikasi menggunakan kabel atau tanpa kabel. Terdapat 4 objektif dalam projek Rumah Pintar, iaitu meningkatkan kualiti dan taraf hidup rakyat, menjaga keselamatan rakyat, menjimatkan penggunaan tenaga dalam negara, dan memupuk rakyat mementingkan kecanggihan teknologi. Bahagian cadangan dibahagikan kepada 2, iaitu pelibatan dengan catat organisasi. Projek Rumah Pintar dapat direalisasikan di Malaysia dengan kerjasama antara berbagai pihak seperti pihak kerajaan, ahli teknologi, jurutera, pekerja-pekerja dan rakyat. Pihak kerajaan memainkan peranan yang penting dalam menjayakan projek ini. Pihak kerajaan menggunakan sosial media untuk menyebarkan maklumat dan idea yang berkaitan dengan Rumah Pintar kepada rakyat. Pihak kerajaan perlu mengarahkan rakyat Malaysia memasangkan peralatan teknologi ini di rumah-rumah masing-masing dengan memberikan subsidi atau pinjaman. Jurutera dan ahli teknologi mesti berganding bahu untuk memperkembangkan peralatan teknologi supaya peralatan yang tercinta dapat digunakan dalam projek Rumah Pintar ini. Pembantu rumah dapat bekerja sama dengan jurutera yang mempunyai ilmu dengan Rumah Pintar untuk membina sebuah rumah yang terdiri daripada peralatan teknologi. Dengan cara ini, projek Rumah Pintar dapat direalisasikan dengan lebih cepat. Untuk pekerja, mereka yang terlibat dalam projek Rumah Pintar ini perlu menyertaikan kursus-kursus dan latihan-latihan yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk menampakkan ilmu pengetahuan dengan memasang rumah pintar. Latihan-latihan ini dapat membantu pekerja dalam memahami langkah dan cara memasang peralatan teknologi. Rakyat Malaysia juga mengambil tanggungjawab dalam menjayakan projek Rumah Pintar ini. Rakyat mesti memahami konsep dan kelebihan Rumah Pintar dengan melayani laman internet yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk mendapat informasi yang tepat dan benar. Rakyat boleh membincang bajet dan keperluan sendiri dengan pihak pakar untuk membangunkan rumah dengan peralatan teknologi. Sektor peralatan teknologi boleh dibahagikan kepada 4 sistem, iaitu sistem keselamatan, sistem pencahayaan, sistem kawalan cuaca dan sistem pembersihan rumah. Untuk sistem keselamatan, penggunaan peranting perkenalan di pintu meningkatkan keselamatan rumah. Peranting perkenalan mengandungi fungsi visual, audio dan pembaca cap jari. Fungsi-fungsi ini dapat menginterap informasi seseorang sebelum pintu dibuka. Selain itu, sensor
keselamatan mesti dipasang pada semua tingkat pintu dan sepanjang perimeter bangunan. Kalau sesuatu yang luar biasa dikesan, bergerak akan dihantar kepada penghuni rumah melalui panel kawalan atau telefon bimbit. Isyarat keselamatan akan dihidupkan kepada pihak polis atau perkhidmatan keselamatan jika ada kecemasan. Sistem yang kedua iaitu sistem pencahayaan. Lampu pintar dapat menjimatkan penggunaan tenaga dan lalu mengurangkan kos elektrik. Lampu pintar ini dapat dikawalkan dengan gadget atau panel kawalan. Sebagai contoh, lampu di ruang tamu akan dihidupkan sebaik sahaja membuka pintu. Mod pencahayaan akan digantungkan oleh tahap pencahayaan di jalan tersebut. Ini memastikan penggunaan mempunyai pencahayaan yang sesuai untuk berjalan atau membuat kerja. Sistem yang seterusnya ialah sistem kawalan cuaca. Sistem berhawa dingin mengawal iklim dalam setiap bilik mengikut kehendak seseorang. Sistem ini menyesuaikan kelembapan suhu, kadar aliran udara, jumlah hapus di dalam bilik, menganalisasikan komposisi udara dan menambah unsur-unsur yang dikehendaki. Unsur-unsur pemanasan dan penyejukan boleh dipasang di lantai atau dinding siling. Untuk sistem yang terakhir iaitu sistem pembersihan rumah. Pembersihan rumah dapat dikendalikan oleh panel kawalan. Sensor-sensor yang dipakai di rumah boleh mengukur tahap pencemaran udara bilik. Sekiranya bilik perlu dibersihkan, robot pembersih akan melaksanakan tugasnya. Pemasangan ialah sektor yang penting untuk mempromosikan projek rumah pintar supaya rakyat dapat melibatkan diri dalam pembangunan rumah masing-masing sebagai rumah pintar. Sektor ini akan mendapatkan tajaraan peralatan yang akan digunakan dalam projek ini daripada berbagai pihak. Sektor ini juga akan memujuk pihak kerajaan untuk menyumbangkan subsidi atau pinjaman kepada rakyat yang ingin menyertai projek rumah pintar. Selain itu, sektor ini juga akan mempromosikan projek ini kepada orang awam yang kurang mempunyai ilmu tentang rumah pintar ini supaya projek rumah pintar dapat dijayakan. Bajet untuk membangunkan rumah pintar yang mengandungi berbagai fungsi peralatan teknologi mempunyai anggaran kos sebanyak RM1,315 Malaysia. Seterusnya, kos pemasangan yang sebanyak RM100 Malaysia dan jumlah bajet ialah sebanyak RM1,415 Malaysia. Dalam perbincangan, impak positif berperingkat impak jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang telah dibincangkan. Dalam jangka pendek melalui promosi-promosi kerajaan yang mengandungi pakej yang berfaedah, sebanyak 50% daripada masyarakat Malaysia akan menyertai kelebihan rumah pintar. Masyarakat Malaysia akan memberi perhatian kepada penggunaan teknologi dalam kehidupan mereka. Dalam jangka sederhana, kejangkaan sebanyak 45 juta pelantik rumah pintar akan dipasang. Keinginan seseorang untuk memperbaiki hidupnya akan menyumbang kepada pencarian berterusan untuk teknologi yang baru. Masyarakat Malaysia akan mementingkan penggunaan teknologi dalam kehidupan. Dalam jangka panjang, hampir keseluruhan masyarakat Malaysia akan menyertai kelebihan rumah pintar. Hal ini disebabkan sebaran daripada orang sekeliling seperti rakan-rakan dan jiran-jiran. Teknologi rumah pintar akan digeneralisasi dan menjadi aplikasi biasa kepada setiap rumah. Pengguna pelantik rumah pintar akan berkembang dengan jangkaan sebanyak 40%
Malaysia sepanjang tempoh 5 tahun. Secara konklusinya, rumah pintar merupakan solusi teknologi yang terintegrasi dalam proses pencarian kemudahan dan kesederhanaan dalam beraktivitas dengan meningkatkan interaksi antara manusia dan teknologi itu. Platform sistem teknologi rumah pintar dapat menciptakan komunikasi antara pengguna sehingga membuat ruang menjadi lebih hidup. Melalui hubungan infrastruktur yang sistematis dan integrasi sistem kontrol, kita dapat membuat berbagai macam solusi untuk mengelola ruang dan hidup. Selain itu, maklumat utama lazimnya adalah ke arah mewujudkan sebuah bandar raya yang paling boleh didiami, di mana masyarakat dan penduduk dapat mendiami, bekerja dan berada dengan paras kesejahteraan, kualiti hidup dan kepuasan hati yang tinggi. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.